أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal yatlu'ul ana 'alaikum rajulun min ahlil jannah fatala'a rajulun minal ansari tantifu lihyatuhu min wudu'ih wa qad ta'allaqa na'layhi biyadihi shimal. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فطلع الرجل مثل المرأة الأولى فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا فطلع ذلك الرجل مثل حاله الأولى فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله ابن عمرو فقال إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثة فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت قال نعم. قال أنس رضي الله عنه فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعارى وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا فلما مضت الثلاث الليالي وكدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا 3 مرات فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملك فأقتدي بك فلم أراك عملت كثيرا عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنصار ما هو إلا ما رأيت قال فلما وليت دعاني فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه قال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي الذي لا نطيق أو كما قال حديث صحيح rawahu Ahmad wal Bazzar. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata satu hari kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar daripada Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi, luar dia tu dia ada tempat untuk nak duduk, macam kita duduk di balai lentang tu apa semua. Dalam duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi keluar daripada mulut Nabi kata yatlu'ul ana 'alaikum rajulun min ahlil jannah. Nabi kata sekali hamba tengok sekali ada satu orang, dia ni ahli syurga. Nabi kata
Dia nanti akan keluar daripada masjid ni, dia adalah ahli syurga. Bila Nabi SAW sebut macam tu, tiba-tiba fatala'a rajulun minal ansar, keluar satu orang di kalangan golongan ansar yang mereka kenal dia ni orang ansar. Tantifu lihyatuhu min wudu'ih, dalam keadaan dia keluar dekat janggut dia ni duk basah lagi dengan air wudu'. Wa qad ta'allaqa na'laihi biyadihi shimal, dalam keadaan dia ni duk pegang kasut sebelah kiri. Dia keluar daripada masjid duk pegang kasut sebelah kiri. Sahabat Nabi pakat duk tengok, dia ni ke yang Nabi SAW kata ahli syurga ni? Bila Nabi sebut keluar daripada mulut Nabi, Nabi kata sekali ada satu orang akan keluar daripada masjid ni dan dia ni adalah ahli syurga. Sahabat Nabi bila dengar kata ahli syurga ni, depa ni jenis tak boleh orang lebih daripada depa. Maknanya apa? Kalaulah orang masuk dalam syurga tu, hati depa tu pun teringin sangat-sangat nak masuk dalam syurga. Ni yang kata tamak halubanya sahabat Nabi dengan syurga. Dia tak boleh tengok bila ada Nabi kata dia ni ahli syurga, depa nanti akan soal siasat. Pasal apa yang Nabi kata dia ni ahli syurga? Apa kelebihan yang ada pada dia? Falamma kana al-ghadu, tiba-tiba duk esok macam biasalah, habis-habis daripada semayang, depa nanti akan keluar duduk dengan Nabi SAW saat sementara nak balik rumah. Nabi sebut benda yang sama. Sambil duduk sembang-sembang, Nabi kata sekali akan keluar daripada pintu ni satu orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala menjamin dia masuk ke dalam syurga. Falamma kana al-yawm, dan pada hari itu memang betul fatala ar-rajul, kawan hak kemarin ni keluar pelan-pelan, duk langkah pelan-pelan dalam keadaan muka dia duk basah lagi dengan air wudu, tangan dia duk pegang slipper, duk pegang kasut. Sahabat Nabi pun duk tengok macam tu. Falamma qama an-nabi SAW, hari yang ketiga pun macam tu juga. Sahabat Nabi habis-habis semayang, mereka nanti akan duduk di penjuru masjid, luar masjid, duduk dengan Nabi SAW. Nabi sebut benda yang sama. Ini sampai 3 kali tuan-tuan. Kan 3 kali ni sahabat Nabi tak boleh tahan. Takat sekali dua ni Nabi duk habaq kata sekali keluar mai ahli syurga, tiba-tiba keluar orang yang sama ni 2 kali tu tak apa. 3 kali ni dia tak boleh hang surah. Kali yang ketiga Nabi SAW kata sekali akan keluar daripada pintu ni ahli syurga. Bila Nabi kata macam tu, Abdullah ibnu Umar, dia ni adalah anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia duk pasang angan dalam hati dia, dia kata siapa kawan ini? Yang Nabi boleh duk pergi sebut, bukan orang biasa, bukan tu imam sebut, Nabi sebut. Bila Nabi sebut kata dia ni ahli syurga, confirm kata dia ni ahli syurga. Pasal apa tuan-tuan? Kerana yang keluar daripada mulut Nabi ni bukan daripada hawa nafsu. Yang keluar daripada mulut Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak akan bercakap menggunakan hawa nafsu, melainkan benda yang Nabi keluar daripada mulut dia adalah benda yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila diwahyukan oleh Allah taala, maknanya benda tu betul dan benda tu memang telah dijamin oleh Allah taala, kata dia ni ahli syurga. Abdullah ibnu Umar, dia sudah sampai kepada dia satu akal. Dia kata aku nak kena cek juga dia ni siapa yang sebenarnya. Kita di kampung tu juga lah tuan-tuan. Orang hak jarang-jarang main ke kampung, dia main 3 kali main kampung, kita hang tolong siasat tengok siapa dia ni. Nampak kan kita tu dia pikut tu. Dia bukan nak tengok dia main semayang ke apa ke, dia bukan nak tengok cara dia semayang dak, tapi dia tengok dia ni orang luar ni. Jangan duk buat onak kat sini. Dia duk fikir buat onak pula dah. Dulu pernah main dah dulu ni 3 kali dia duk main, tengok-tengok amplifier kita hilang. Duk balas PA sistem kita pula. Hak ni pun nak kena berjaga bagi elok. Kita macam tu. Sahabat Nabi tak macam tu. Abdullah ibn Umar, selepas daripada Nabi SAW hari yang ketiga, Nabi pun balik rumah apa semua, dia sudah pasang satu angan-angan, dia pergi jumpa dengan kawan yang sudah Nabi kata dia tu ahli syurga.
Dia pergi habang kat kawan tu, dia kata, Syekh, inni lahaitu abi fa aqsamtu alla adkhula alaihi thalatha. Dia kata, nak sembang sikit boleh? Kawan tu kata, ya ada apa? Dah, saya cerita dia macam ni, inni lahaitu abi. Lahaitu abi ni makna dia saya ada selisih sikit dengan pak saya. Saya tadi ada bergaduh sikit dengan pak. Bila dah bergaduh, dia marah saya apa semua, saya pun duk berasa hati dengan dia duk marah. Fa aqsamtu alla adkhula alaihi thalatha. Saya duk ingat saya tolong balik rumah 3 hari, dia kata. Kan? Dia sudah buat trip. Dia kata, saya dah bergaduh dengan pak saya duk berasa, dia duk kata kat saya, duk marah ni, saya tak apa nak syok. Jadi nak bagi dia cool dan hati saya pun boleh tenang sikit, saya tolong balik rumah 3 hari. Fa in ra'aita an tu'wiyani ilaika hatta tamdhiya fa'altu. Dia kata, lah ni saya tak tahu nak lena tang mana. Dia kata, boleh tak boleh saya nak tumpang sat lena rumah hang 3 hari. Dia kata, nampak tuan sekalian, kalau ahli syurga, Nabi kata macam tu, ahli syurga, sudah pastilah antara tanda ahli syurga menerima tetamu, kan? Apa kawan tu kata? Qala na'am. Kawan tu kata, of course. Saya lah kata, of course. Kawan tu kata, ya tak ada masalah. Kawan tu welcome dia. Kan? Memang betul ahli syurga. Kemudian, kata Anas bin Malik, Abdullah ibn Umar, dia duduk di rumah kawan tu 3 hari 3 malam dia duduk. فَلَمْ يَرَهُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَى وَتَقَلَّبَ عَلَى فِرَاشِهِ ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبَّرَ حَتَّى يَقُومَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ. Abdullah ibn Umar, kata Anas bin Malik yang riwayat ke hadis ni, dia kata Abdullah lena di rumah dia 3 malam. Dan 3 malam tu Abdullah duduk lena lambat. Pasal apa lena lambat? Pasal nak tengok kok ada tak ada satu amalan yang istimewa yang dia buat, yang dia ni telah disebut oleh Nabi sebagai ahli syurga. Kok lah dia ni jenis duk baca Quran sampai tengah malam ke, ataupun duk jenis berzikir sampai tengah malam ke, ataupun dia ni jenis tidur awal satgi mangkit tengah malam, satgi buat tahajud apa semua ni. Abdullah ibn Umar dia macam tu. Dia duk tengok, dia lena lambat, satgi lena tak jerak, dia jaga balik, dia duk mengendap, tengok gelap bilik. Kan? Yang dia nampak apa? Dia duk dengar. Sebelah bilik tu dia duduk dengar, sebelum daripada kawan ni nak lena, dia akan menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu dia tidur sampai pagi esok nak panggil sembahyang subuh. Itu amalan dia. Duduk dengar ni, dia duduk duduk ribai-ribai katil apa semua, duduk Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata, hadis kata apa? Zakarallah azza wa jalla wa kabbara. Dia duduk sebut di mulut dengan kabbara. Kabbara tu Allahu Akbar lah, membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abdullah ibn Umar dia duduk perhati, tengok, duduk dengar, tengok apa dia nak buat lepas ni. Tengok lena. Sampailah esok ni, bangkit-bangkit tu pun dekat-dekat fajar nak keluar dah. Maknanya dekat-dekat subuh dah dia bangkit. Tak ada satu amalan apa-apa dia buat. Melainkan kalaulah dia tu baca Quran sebelum nak lena ke, ataupun dia bangkit buat sembahyang witir 3 rakaat sebelum nak lena ke, satgi dia bangkit awal dalam 2 jam sebelum nak subuh, satgi pergi bayang tahajud, satgi habis tambah lagi rakaat, habis tu dengan berzikir pula, munajat pula dengan baca Quran. Yang tu lainlah kira tengah malam, tuan-tuan sekalian. Tak ada benda tu. Bila 3 malam berturut-turut, dia tengok tak ada apa ni. Kata Abdullah, dia terus hari yang ketiga tu petang tu, dia habang dia nak balik, dia habang kepada kawan ni. Dan dia kata kepada kawan ni, dia kata, ghaira anni lam asma'hu yaqulu illa khaira. Falamma madati 3 layali wa kittu an ahtaqira amalah. Dia kata, sampailah hari yang ketiga petang tu aku nak balik tu, aku pergi jumpa dia. Habang kat tuan rumah ni, dia kata, aku nak balik. Aku nak balik. Sepanjang 3 hari aku duduk rumah hang layan aku bagus. Hang layan aku cukup punya bagus. Cuma aku tak nampak, dia kata. Aku tak nampak ada amalan hang yang hang buat yang istimewa. Yang Nabi SAW boleh pergi kata hang ni adalah ahli syurga.
Dan Abdullah ibn Umar juga dia abang-abang, dia kata lam baini wa baina abi ghadab wala hujr. Satu lagi aku nak abang kat hang, aku saja buat triknya, dia kata. Aku tak bergaduh pun dengan pak aku, semua aku tak bergaduh. Cuma aku nak tahu pasal Nabi kata hang ni ahli syurga, jadi aku main tengok, aku main siasat tengok. Pasal tu aku main lena rumah hang 3 hari ni. Hang layan aku bagus sebagai satu orang tetamu, tapi aku tengok tak ada amalan special yang hang buat ni yang Nabi SAW boleh disebut kata hang ni ahli syurga. Apa kawan tu kata? Dia kata falam araka amilta kathiran amal. Kawan tu kata ma huwa illa ma ra'ait. Kawan tu kata amalan apa yang aku duk buat ni, aku tak ada apa-apa. Macam mana hang duk tengok macam tu? Mai waktu zuhur aku sembahyang zuhur, mai waktu asar aku sembahyang asar. Kalau ada masa sikit-sikit aku zikir lebih sikit. Yang tu je aku duk buat pun. Lepas tu mai waktu makan aku jamu hang nanti makan. Lagu tu aja. Aku akan pastikan hang sebagai seorang tetamu, hang selesa di rumah aku. Yang tu aja, tak ada lebih benda aku buat kat hang pun. Macam mana hang tengok? Macam itulah aku. Apa kata Abdullah ibn Umar? Dia kata lepas daripada tu falamma wallaitu da'ani. Aku dengar-dengar macam tu, aku pun kata tak apa, aku nak balik rumah. Waktu dia langkah nak balik tu, kawan tu kata apa kat dia? Kawan tu kata la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghasya wa la ahsidu ahadan ala khairi a'tahu Allahu iyyahu. Kata Abdullah, aku nak abang satu aja. Kemungkinan, dia kata kemungkinan yang Nabi kata aku ni ahli syurga ni apa dia? Sebenarnya aku ni jenis satu orang yang tak suka duk pergi cari keburukan orang. Oh, tuan-tuan. Aku ni jenis satu orang yang tak suka duk pergi cari cerita buruk tentang orang. Kalau keluar masjid, aku duk nampak depa ni duk menyembang ramai-ramai apa semua, aku pisah kat depa ni, tengok-tengok depa duk sembang tentang seseorang, aku nanti akan tinggal depa. Aku tak duduk dalam majlis tu. Tuan-tuan, kita hatulah syurang cicah gang belacan. Lebih suap pala pula, ada cerita baru rumah, nampak kan? Kita pun kan. Pergi duduk ada bersila pula tang tu, kawan pula. Nampak yang kata kita tu. Yang kata kawan ni dia ni tuan-tuan, yang kata orang Ansar ni, dia kalau keluar-keluar dia nampak ada di kalangan sahabat duk pergi cerita tentang orang, duk pergi cerita tentang keburukan orang, duk pergi cerita tentang aib orang. Dia tinggal tu dia tak mau duduk dengan depa. Dia tinggal tu nak abang-abang. Yang pertama, aku tak mau duk fikir tentang keburukan orang satu. Yang kedua, aku nak tunjuk, kata aku tak suka benda-benda duk bercerita keburukan orang. Sikap dia yang macam tu, dia tunjuk kepada mereka yang duk sembang tentang orang tu. Kita boleh tahu, tuan-tuan sekalian, bila kita duk cerita tentang orang, ada orang main duk, dia nampak tak selesa. Dia duk dengan kita, dia tak nak kena balik. Ji, balik awal. Balik kata. Bukan ada siapa pun di rumah dia kata, orang perempuan duduk ada di Johor no, pergi rentah negeri, dia tahu tu. Tak saja 2-3 malam macam tu, kita sudah tahu kata dia ni bukan jenis suka cerita tentang orang. Dan nampak tak? Dan dia kata lagi, dia kata wala ahsidu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Nombor 2, aku ni tak pernah dengki pun kepada seseorang yang Allah Ta'ala kurniakan nikmat kepada dia. Kalau seseorang tu dapat nikmat, aku tak rasa dengki pun. Sesuai dengan dia. Tuhan nak bagi dekat dia, Tuhan bagi. Tuhan nak bagi nikmat kat siapa, itu Tuhan punya pasal. Tuhan nak bagi. Walaupun dia ni orang yang tak bagus, yang tak sepatutnya terima nikmat, aku tak ada hak untuk aku nak halang nikmat tu Tuhan bagi kepada dia. Dan nampak tak? Kita kadang-kadang kita dengar ada satu kawan kita naik pangkat. Kita dah mula duk rasa adalah hati tak seronok. Dia pergi cerita habis satu kampung, kata dia ni tak patut dapat pangkat tu. Pasal apa? Kalau tengok cara kerja dia ni teruk. Nampak tak sekalian? Nampak tak? Siapa yang bagi benda tu kepada dia? Allah Ta'ala. Kalau hang cuba menghalang nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, maknanya hang cuba menghalang Allah. Hang tak puas hati kepada Allah. Bila orang seorang nak buat benda baik, hang kena tolong. Bukan hang dengki kepada dia. Yang tu tidak ada dalam diri dia. Tak ada. Malah dia mendoakan pula supaya ditambahkan lagi nikmat kepada orang yang dapat nikmat tu.
Kita dalam kampung kita dengar kata dia ni dapat cucu apa semua, oh alhamdulillah, bagus kan. Kita pun ya Allah, mudah-mudahan cucu tu jadi cucu yang soleh. Tapi dia pikul lain yang kata kita ni jenis ular ayak ya. Dia nak pergi cari jalan nak bagi syok dengan cucu dia kah. Pasal itu menikah macam tak cukup bulan, dia pikul tu pula. Tuan nampak tak? Oh tuan-tuan, jenis otak biru lagu ni payah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abdullah bin Umar? Dia kata hadhihi allati balaghat bik wa hiya alladhi la nutiq. Dia kata aku nampak benda ni yang ada kat hang ni nampak macam mudah untuk nak sebut. Nampak macam mudah kita nak kata aku tak suka cerita tentang orang. Nampak macam mudah aku tak ada hasad kat orang. Nampak macam mudah. Tetapi tak semua orang boleh buat benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan nampak tak pada? Nak abang bagi apa kat kita? Inilah di antara kesan kalau kita betul-betul konsentrik dengan amal ibadat dan dengan diri kita. Tak payah duk fikir tentang orang. Pasal apa tuan-tuan? Kerana orang ni bukan nak bagi apa pun dekat kita. Kebaikan orang tu kita doakan kebaikan untuk dia berterusan. Itulah yang manfaat untuk kita. Daripada kita duk buka cerita orang, daripada kita duk buka aib orang, tak ada gunanya. Hanya mendatangkan permusuhan di kalangan kita. Dia tak boleh nak berlaku benda baik kepada kita. Kesimpulan daripada hadis ni nak abang apa tuan-tuan? Mulia di sisi manusia belum tentu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang manusia duk nampak dia ni bagus, manusia dia nampak dia ni ada pangkat dalam masyarakat, manusia duk nampak dia ni orang hebat. Tetapi di sisi Allah Ta'ala belum tentu kata dia ni hebat. Tetapi hina di sisi manusia belum tentu hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sahabat tadi dia keluar ni dengan pakai, dengan duk pegang kasut sebelah, dengan janggut apa semua ayam duk ada. Orang nampak dia ni tak ada siapa. Dia ni bukan siapa-siapa. Orang tak kenal dia ni. Dia bukan di kalangan 10 sahabat Nabi. Dia bukan di kalangan pembesar-pembesar Quraisy. Dia adalah orang yang tidak terkenal. Tetapi tidak terkenal dia di kalangan manusia. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang terkenal. Begitu juga dengan kita. Walaupun dalam masyarakat nampak dia ni tak ada apa. Dia mai ke masjid, dia balik. Dia mai ke masjid pun orang tak tahu kata dia mai. Sehingga kan dia sakit, orang tak tahu kata dia sakit. Dia meninggal pun 3-4 hari tu baru orang tahu. Kata haji ni pergi mana? Meninggal dah seminggu lepas. Oh ya ke? Kata tak tahu pun. Memang tak tahu. Pasal dia ni orang tak kenal dalam masyarakat. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia cukup-cukup terkenal dengan amal-amal yang dia buat. Kesimpulan yang kedua, berlumba-lumbalah kita untuk menjadi insan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buat benda baik tuan-tuan sekalian, tak rugi. Dan kalau kita tak boleh dan tak mampu nak buat benda baik, jangan kita duk buat benda jahat. Yang tu kita tak mau. Nak jadi macam kawan ni, tak mau duk cerita tentang orang apa semua ni. Bukannya satu benda yang mudah. Tetapi kalau tak boleh jadi macam dia dengan amal ibadat dia apa semua tak mampu kita nak buat, jangan kita duk pergi buat benda jahat. Dan yang ketiga, jangan memandang rendah kepada orang dan jangan berburuk sangka kepada manusia. Agama tak pergi. Jangan, entah sekalian. Jangan. Dan yang keempat, walaupun amalan itu kecil di sisi manusia, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia adalah besar. Tentang masuklah masjid dengan kapek baru kita ni, bau kedai ke orang kata. Jadi adalah 1-2 tek cicak tu. Kita buang tek cicak tu. Tak ada siapa pun tahu, tuan sekalian. Dalam masjid Sungai Kedak ni bukan ada CCTV. Tak ada pun anugerah orang nak bagi kat kita. Kita buang tek cicak, kita buang di luar pun orang kampung takkan puji kita. Oh kata bagus haji tu, tek cicak dia boleh ambil pi buang. Tak ada tuan sekalian. Tapi di sisi Allah Ta'ala, Tuhan puji kita tak sangka. Walaupun di sisi manusia benda ni kecil, di sisi Allah Ta'ala benda ni adalah besar. Oleh tu jangan kita pandang satu amalan yang pada kita amalan ni kecil. Bagi salam kat orang, kan? Bagi salam kat orang, benda ni benda biasa saja. Di sisi kita biasa, di sisi Allah Ta'ala besar. Nampak tuan sekalian? Besar di sisi Allah Ta'ala. Tapi berapa ramai orang boleh buat? Kan, aku duk jumpa dia angkat kening, angkat kepala lagu tu. Yang tu kita nampak hebat tu. Kan, gah tu nampak. Nak bagi salam ni nampak macam leceh.
Tak, tuan-tuan, di sisi Allah Ta'ala benda tu adalah benda besar. Mudah-mudahan mukadimah tu bagi manfaat kepada kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita buka kitab Al-Yawaqit wal Jawahir fi Uqubati Ahli Al-Kabair. Kita buka muka surat 3. Muka surat 3. Kita duduk dalam Al-Babul Awal fi Uqubati Tarikis Salah. Kan kita duduk dalam bab tu. Dan kita pun sampai kepada tuan-tuan tengok baris yang keempat daripada bawah. Baris yang keempat daripada bawah tu dalam kotak tu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kan. Baik. Kita baca bab Al-Babul Awal fi Uqubati Tariki Salah, iaitu bab yang pertama pada menyatakan azab orang-orang yang meninggalkan salat. Bawah tu. Sebelum tu kita dah cerita dah tuan-tuan sekalian sikit tentang orang yang meninggalkan solat, macam mana apa semua. Dan kuliah kita yang lalu pada 23 hari bulan 3 2021. Tuan-tuan tengok dalam kurungan tu dia tulis inilah, dia tulis hang tu. Ataupun baca bagi elok. Sik baiklah dia bubuh hamzah depan tu atas alif tu. Kalau dia tak bubuh hamzah atas alif tu, macam-macam lah orang baca. Inai lah pun ada. Oh, rupanya kena pakai inai pula dah. Tak semayang pun duk pakai inai. Mampu kita duk urai lagu tu. Baik, dia kata inilah, dia kata. Jumpa semua lah. Inilah seksanya. Dia kitab ni dia kalau sin ni dia suka buh titik 3. Kemungkinan memang pengarang kitab dia jenis duk sebut lagu tu, ataupun yang kedua dia ada masalah cop pada kitab tu. Mungkin kadang-kadang baris jatuh, kitab lama-lama dia lagu tu lah. Baris jatuh, kadang-kadang pergi tambah baris. Kan? Macam ada satu kitab tu. Satu kitab tu dia kata Habbatus Sauda Shifa'un min kulli da'in. Yang tu. Sebab dia ambil ayat tu. Habbatus Sauda, ha ba alif ta marbutah. Habbatus Sauda as-sauda. Habbah ni apa? Habbah ni makna dia apa nama, biji hitam. Kita duk kata Habbatus Sauda tu kan. Itulah tu Habbatus Sauda tu. Habbatus Sauda shifa'un min kulli da'in. Dia adalah penawar kepada setiap penyakit. Tiba-tiba kitab lama tu tuan-tuan sekalian, dia ada berlubang. Kitab lama ni biasalah dia makan apa tu, ada ulat duk makan kitab tu kan. Dia jadi tang tu bukan Habbatus Sauda, Hayyatus Sauda. Lebih tambah satu lagi titik tang tu. Kawan dah duk baca, pula dia pergi hurai pula Hayyatus Sauda. Oh, hayyah tu makna dia dalam bahasa Arab dia kata ulang. Hayyatus Sauda makna dia ulang hitam. Ulang hitam dia terjemah pula ulang hitam adalah penawar kepada segala penyakit. Elok. Tapi cari ulang hitam, dia bagi ulang tu batuk mati petroi. Memang tak kena penyakit apa. Tu jaga elok. Kadang-kadang kita nak baca kitab-kitab lama tu kan. Baik, dia kata inilah seksanya orang yang meninggalkan semayang. Tinggal semayang ni tuan-tuan. Tinggal semayang ni dia atas beberapa sebab. Ada orang yang tinggal disebabkan pasal malas. Dan ada orang yang tinggal disebabkan sakit. Ada orang yang tinggal disebabkan lupa. Ada? Kan? Bagi orang-orang yang lupa, ini anugerah Allah Ta'ala bagi kepada dia. Kan? Bagi orang hak lena, tuan-tuan sekalian, dia lena awal. Tengok tak manggil subuh. Nabi SAW kata apa? Man nasiya salatan. Barang siapa yang terlupa nak semayang. Au nama anha, ataupun tertidur. Fakafaratuha an yusalliyaha idza sami'aha. Maka kafarat dia apa? Bila dia jaga-jaga tu, tang mana waktu dia jaga, dia semayang lah. Itulah denda yang Nabi bagi, yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Boleh faham tak kan? Kita kadang-kadang dalam bab tu pun, dalam bab semayang ni pun, dia tak tahulah dia mengaji tang mana, kita pun heran. Dia mangkit lambat. Bila mangkit matahari duk naik atas kepala dah. Kan? Dalam pukul 9 ke, pukul 8 ke. Tak semayang waktu tu. Tak semayang sampai ke sudah. Bila kita kata pasal apa tak semayang, dia kata ustaz waktu tu haram semayang. Haram dia kata. Nampak? Dia duk fikir memanglah waktu tu haram semayang, tetapi haram semayang kepada orang yang sudah semayang subuh. Maknanya lepas pada semayang subuh, mana ada semayang lagi, tuan sekalian? Boleh faham tuan sekalian? Melainkan ada haram, ada waktu-waktu dia. Contoh dia macam semayang raya, memang waktu itulah semayang. Itu bersempena dengan semayang raya.
Kan? Macam semayang duha, tak ada masalah. Kan? Ni sebelum tu, untuk sekalian, dia tak mau semayang. Dia kata, waktu ni haram semayang. Dia kata, lepas tu saya tak semayang. Tu. Yang ni pun nak kena habaq bagi elok-elok kat orang. Nah, maknanya bila-bila masa saja dia bangkit daripada semayang, dia bangkit daripada tidur, dia kena semayang. Bila-bila masa. Pasal subuh dia tak buat lagi tadi ni. Baik. Dia kata inilah seksanya bagi orang-orang yang meninggalkan semayang. Dan yang demikian itu disebutkan di dalam Al-Quran dan beberapa ayat Al-Quran yang lain daripada itu. Banyak ayat Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang orang-orang yang meninggalkan semayang. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan boleh tengok dalam bab semayang ni tuan-tuan, satu benda yang berat. Kalau boleh kita tengok dalam suratul Baqarah ayat 45. Allah Taala kata apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah lindung ataupun mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bis-sabri, dengan sabar dan juga semayang. Kerana apa? Wa innaha lakabiratun. Pasal semayang ni satu benda hak berat, melainkan orang-orang yang hati dia khusyuk betul-betul kepada Allah, dia boleh buat semayang. Kita ingat mudah ke orang nak semayang ni? Oh, payah. Kita keluar rombongan, kita nak kenal kawan ni semayang tak semayang, kita keluar musafir dengan dia, tengok lagu mana. Kan? Saya ada duduk berkawan juga dengan orang-orang adalah daripada jabatan-jabatan, semua duduk cerita lagu tu. Ustaz, dia kata kami boleh keluar pergi Kuala Lumpur tu, berhenti di RNR nak semayang. Kan? Dia turun-turun, dia pacak okok sebatang, lepas tu dia duduk kelitin kot mana tu. Kami masuk surau, tak nampak dia, takkan dia semayang atas baih kot. Baih mana ada tempat semayang. Dia boleh lagu tu, dia boleh piduk sekali dengan pak-pak lebay ni pergi berjalan sekali, tapi dia boleh tak semayang tu. Dia tak rasa bersalah apa dia tak semayang tu, tuan sekalian. Ya Allah, bukannya mudah ni. Orang nak semayang ni bukannya mudah. Sebab tu Quran kata apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Semayang ni berat, tapi kepada orang-orang yang hati dia khusyuk, hati dia ni tawaduk, hati dah terikat dah dengan semayang, dia takkan boleh tinggal semayang. Kalau dia tinggal, dia nanti gelisah. Tuan sekalian. Kita buat waktu kenuri, ujian ni waktu kenuri lah. Kan? Waktu kenuri kita pula jadi tuan rumah pula. Oh, kadang-kadang lupa nak semayang. Kan? Kita bagus menyeduk pakai jubah pula pakit pula dalam sikit. Pasal nak salam dengan orang, nak mau masuk dalam pakit. Habis pukul 5 dah bini kata, abang tak semayang ke abang? Semayang? Apa aku semayang dia kata? Semayang apa abang duduk daripada pukul 12 tadi ni, duduk bawah bawah payung tu sampai pukul 5. Abang semayang lohong tahu mana? Semayang atas meja tempat nuri ke? Bini duduk pilih dia tu pula. Dia kata, aku tak semayang ke? Tanya bini pula, aku tak semayang ke? Memang tak semayang lah, pasal duit duduk masuk ke pakit. Bini pula pibuh lagu tu. Lupa tuan-tuan sekalian. Ada jenis macam tu. Allahu akbar. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ma farraqu bainal muslim wal munafiq illa bitarki salah. Fa in tarakaha jahidan liwujubiha kana kafiran. Ni hadis Nabi. Nabi kata yakni tidak ada perbezaan. Yakni tiada perbeza tu maknanya tidak ada perbezaan antara orang Islam dan juga orang yang munafik, melainkan orang yang meninggalkan semayang. Kan maknanya sifat orang munafik dengan kita ni tuan-tuan sekalian tak ada beza. Kalau nak tengok beza tak beza, tengok tang semayang. Kalau dia semayang tuan-tuan sekalian dalam keadaan orang tak tengok pun dia semayang, dia adalah orang yang bukan orang munafik. Kan? Tapi kalau semayang pasal nak tunjuk ke orang, semayang pasal depan orang dia semayang pasal nak habaq kata dia ni kaki semayang, maka dalam diri dia ada sifat-sifat yang dikatakan sifat-sifat munafik. Maka apabila ditinggalkan dia padahal ingkar ia bagi wajibnya, maka adalah kafir ia dengan nyata. Kalaulah dia ni tinggal semayang tu pasal dia mengingkari semayang. Apa makna ingkar semayang ni? Dia duk kata semayang ni tak wajib atas dia. Kan? Orang jom pergi semayang. Hampa pi hampa ni ahli syurga. Kan tu tak? Ayat macam tu tu. Boleh jatuh kafir. Mudah aja, benda sikit aja. Alah hampa tu ahli syurga kata, tak apa, lampalah semayang. Kami tak semayang pun tak apa. Tak boleh. Benda-benda ni tuan-tuan dia boleh bawa kepada kekufuran. Tak boleh. Kerana munafik itu, dia kata, kerana orang munafik itu
pada zahirnya tu Islam, nampak zahir tu Islam, dan pada batinnya adalah kafir. Orang munafik ni kita tak nampak dia macam mana perangai dia. Yang kita tahu tak apa dia? Dia ni di luar ni nampak Islam, tetapi dalam hati dia itu adalah kafir. Maknanya dia mengingkari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dan wajibkan. Tapi kalau dia itu zahir pun duk ingkar, maknanya bukan munafik lagi, tetapi jatuh kepada kafir. Wal ayazu billahi min zalik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, boleh faham tak nah? Sebab itulah kita hari ni jaga elok-elok lah. Keluarga kita ke, hatta kita sendiri pun, bila dah semayang ni tuan-tuan sekalian, jaga elok-elok, pegang satu aja. Kalau kita duk buat lagi benda-benda karut ni, pegang. Allah Ta'ala sebut apa? Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Semua semayang tu menghalang kita daripada buat benda fahsyak dan juga benda munkar. Okey? Pegang tentu ya. Kalau kita duk semayang tapi dalam satu waktu nombor ekor pun duk main juga. Kan? Ada jenis lagu ni. Kalau macam tu kena tengok balik lagu mana aku semayang ni betul tak betul. Dalam duk semayang ni pun ya Allahu Akbar, kan? Arak pun duk main juga, arak pun duk minum juga, judi pun duk main juga, maka tinggallah benda-benda macam tu. Refer kepada semayang kita. Boleh faham nah? Sebab Allah Taala sebut barang siapa hak semayang tu mencegah kita daripada buat benda tak elok. Tapi kalau semayang duk buat benda tak elok juga, ada masalah pada solat dia. Kan? Dan benda ni pun tuan-tuan sekalian, dalam keluarga kita pun didiklah anak-anak kita. Anak-anak nak ajak semayang waktu bila Nabi SAW kata apa? Muru sabiyya bis-salah, suruhlah anak kamu semayang idza balagha 7 sinin, bila sampai umur 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin, bila sampai umur 10 tahun Nabi suruh pukul dia, suruh rotan dia. Kita buat tak buat macam tu? Kadang-kadang umur 7 tahun kita nak suruh semayang ni kecil sangat. Bola kita duk nampak lagu tu. Nak gerak subuh ni, orang kata abang tak gerak ke subuh tu nak. Biar pilah semalam dia tidur lewat duk main game. Pula kita kata macam tu. Biarlah subuh. Allah tak apa, budak-budak dia bukan tahu apa. Nampak tuan? Umur 7 tahun kalau kita tak didik dia, takkan umur 87 tahun kita nak bubuh kayu 3 tengah 2 belakang dia. Nampak tak? Dia main macam tu. Daripada kecil didik dia. Ajak dia tuan-tuan. Nak cantik lagi, kita kalau kita tak main semayang di masjid, main di rumah, semayang berjemaah dengan mereka. Ajak mereka macam mana cara nak semayang berjemaah. Dah lah mereka pun kita tak bagi main masjid, tambahlah memang tak ada main masjid lah budak-budak kan. Satu, hak di rumah pun kita tak ajak mereka macam mana cara nak semayang. Balik pun kita tak tanya mereka semayang ke tak semayang lagi. Itu benda yang wajib kita tanya. Sebab tuan-tuan, kita ni sebagai ketua keluarga, benda ni Allah Ta'ala akan tanya kita. Tuhan tak tanya hal lain, Tuhan tanya kita ni macam mana dengan tanggungan hang, macam mana dengan amanah yang aku bagi kepada hang. Amanah kita ni anak-anak kita, kan? Ajak tak ajak dia semayang, benda tu benda yang penting dalam kehidupan kita. Dan lagi satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya barang siapa yang memudahkan, memudah ni dia ambil ringan, dia ambil biasa dengan semayang ni, dan juga meringan-ringankan akan semayang. Maknanya sama ada pada diri dia pun dia duk ringan dalam bab semayang ni. Kadang-kadang berasa nak semayang, kadang-kadang berasa tak semayang, tinggal semayang macam tu. Ataupun dia ambil ringan daripada keluarga dia ataupun anak buah dia. Kalau dia bos untuk sekalian, kena jaga. Kan? Kena tanya ni apa semayang ke tak lagi, duk sembang nampak bagus ni. Semayang dah okey. Kena sediakan tempat semayang untuk mereka apa semua, kan? Tuan-tuan sekalian. Jadi benda ni, barang siapa, dalam ni Nabi kata, barang siapa yang anggap mudah benda semayang ni, anggap ringan, tak semayang pun tak apa, kata besar-besar nanti semayang lah, pandai-pandai lah mereka. Jangan. Siapa yang anggap ringan, siapa yang anggap mudah, kata Nabi SAW, lepas tu tinggal terus semayang tu, diseksa akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 15 perkara seksa. Nampak tuan sekalian? 15 perkara. 6 seksanya itu di dalam dunia, kata Nabi. Dan juga 3 seksanya itu pada waktu matinya. Dan dia kata 3 seksanya pada waktu di dalam kuburnya. Dan 3 seksanya waktu bertemu dengan Tuhannya pada hari kiamat. Maknanya ada 15 perkara hadut tunggu siap dah ke dia, kalau dia duk anggap ringan benda-benda sembahyang ni. Boleh faham tak?
Baik, maka sembah seorang sahabat Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, apa jua suatu baginya seksa di dalam dunia ni? Yang Nabi kata 6 perkara seksa dalam dunia ni, apa dia? Tolong habaq Maizan. Maka sabda Nabi SAW, Nabi kata yang pertama, dihilangkan Allah Subhanahu Wa Taala keberkatan dalam umur dia. Tuan-tuan, umur kita berapa? Kita duduk balik muhasabah tengok. Yang kata hilang berkat ni macam mana tuan-tuan sekalian? Hilang berkat ni, kita buat satu benda ni tak ada manfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Itu maksud dia. Kan? Kita nak buat benda ni, ada tak ada manfaat kat orang ni? Contoh ada macam tu. Kalau tak ada manfaat, maknanya benda tu Tuhan cabut keberkatan dalam umur kita, dalam kehidupan kita. Yang tu kita takut. Dia ada pun orang tak suka, dia tak ada pun orang jadi syok apa semua ni. Keberkatan tu tak boleh buat apa. Orang nak minta tolong pun dia tak arti nak tolong orang. Bukan tak arti nak tolong orang, tak boleh nak tolong orang dia ni. Kalau dia ada menyusahkan orang, jaga elok-elok. Sama ada menyusahkan keluarga ke, sama ada menyusahkan kawan-kawan ke, sama ada menyusahkan masyarakat ke, keberkatan Allah Ta'ala cabut. Duduk di rumah pun bini tak suka, duduk di rumah pun anak-anak duduk berasa serabut, lemah perut apa semua ni, pergi tang mana pun orang tak syok. Jaga tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia ni Allah Ta'ala cabut. Tak ada berkat. Berkat ni apa? Berkat ni makna dia ziyadatul khairi min ilahi. Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada dia. Orang duduk dengan dia berasa seronok, orang duduk dengan dia berasa syok, dia ni boleh menyelesaikan masalah orang. Yang tu. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam suratul An'am ayat 125. Tuhan kata apa? فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Tuan-tuan nak tahu hidup kita berkat tak berkat? Hari tu saya sebut dah hari tu ni. Tuhan kata, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ. Barang siapa yang Allah Ta'ala nak bagi berkat dalam hidup dia, يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Benda hak Islam suka, benda itulah yang dia suka. Pak tuan sekalian, mai ke masjid, Islam suka tak suka? Islam suka. Kan? Tolong orang, Islam suka tak suka? Islam suka, maka dia suka benda tu. Maknanya dia suka kepada benda yang Islam suka, maka keberkatan dalam kehidupannya. Tapi kalau dia tak suka, tuan-tuan sekalian, ada kuliah pun duk kata kuliah ni buang masa lah. Kan? Buang masa, buang duit apa semua. Daripada kuliah ni baik kita panggil orang, kita buat apa nama baca Yasin, kita buat makan apa Pak Tongkor kan dipanggil ni. Kan? Makan apa macam-macam. Dia nak macam tu. Dia nak Allah buat relax sudahlah. Yang dia tak mau nampak bagi orang kenal Islam, dia tak mau nampak bagi orang syok dengan Islam, dia tak mau benda macam tu. Allahu akbar. Dan tonton kiah kepada benda-benda yang lain. Dan Nabi kata, faman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja faka'annama yas'adu fis sama. Suratul An'am. Barang siapa yang Tuhan cabut keberkatan dalam kehidupan dia, dia nak buat benda-benda baik ni, ada saja benda yang duk menghalang. Kadang-kadang dia sendiri tak syok nak buat benda baik. Dia tak erti nak buat benda baik itu macam mana. Tuan-tuan sekalian, mai ke masjid, dia duk nampak masjid ni semayang ni. Dia tak nampak masjid ni macam-macam benda boleh buat. Masuk dalam masjid ni dia tahu benda apa dia nak buat. Tapi dia tak nampak benda baik itu. Pasal terhalang dengan hilangnya keberkatan dalam diri dia yang Allah Ta'ala bagi. Dia main-main ke masjid, dia tak erti. Dia tak erti nak cuci bilik air ke. Kalau bilik air kotor, dia macam tu. Macam kita lah. Kita bila kita pergi mana-mana bilik air masjid, tuan-tuan sekalian. Bilik air ada dua. Kan? Kita buka-buka pintu, Allah, ada orang duk pergi tinggal harta peninggalan. Ada orang melengkang sikit punya ulang sawah punya duk dalam tu. Tapi kalau orang yang Allah Ta'ala bagi berkat dalam kehidupan dia, apa salahnya hampir tarik pelas tu, hilanglah benda tu. Betul tak betul? Ni tak, dia pergi tutup tu, dia pergi cari bilik air hak mana hak bersih, dia pergi balon berak tang tu, betul keluar nyong-nyong. Benda tu ditinggal tang tu. Tinggal ke tu? Benda ni tuan-tuan sekalian, bukan ada siapa nak ajak kita benda ni naluri yang Allah Ta'ala pancarkan dalam hati kita. Kalau Tuhan nak bagi hang keberkatan, hang nampak kalau aku cuci benda ni, sehari orang lepas aku boleh duk guna, lepas tu boleh duk guna. Berapa banyak punya orang boleh duk guna. Kita duk lalu kok jalan, kita nampak ada satu dahan pokok jatuh tengah jalan, tuan-tuan sekalian. Kita lagu duk mengelak, pergi buat kerin lagu tu je.
Hak tu selesai tak selesai? Tak selesai. Tapi kalau ada keberkatan dalam hidup, dia boleh berhenti, dia boleh tarik dahan pokok, dia lempak di tepi. Orang boleh duduk lalu lalang. Tapi benda tu kita fikir enggak. Nak fikir macam mana? Pasal keberkatan Tuhan cabut. Understand? Keluar pasal orang putih dah ni. Tuan-tuan nampak tak? Allahu Akbar. Kan? Kita main tengok dengan kasut berterabuk apa semua, nampak ada kasut kawan kita duduk tengah jalan tu, kita main-main biar pegang duduk tu. Aku dah lambat dah nak masuk ke masjid, tak ada pasal aku nak ambil kasut di luar. Tak, apa salahnya keluar saat pergi ambil kasut? Tak, ni tak ada masalah kan? Mungkin ada tadi orang hak gelang kabut nak keluar, dia terajang kasut lagu mana, atau pas kita nampak kasut dia tu main pegu balik dengan kasut hadu ada, tak ada masalah. Tapi dia tak main benda tu. Pasal apa tuan-tuan? Tuhan dia tarik keberkatan dalam kehidupan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ni yang kita takut. Tang mana punca Tuhan tarik keberkatan? Pasal kita buat lebih kurang dengan sembahyang. Dia tahu tu aja. Kan kita buat lebih kurang dengan sembahyang. Saya tuan-tuan sekalian tanya Syekh Mahmud pun inilah dalam khutbah nikah kita duk bagi. Khutbah nikah kita duk bagi kepada orang-orang yang nak menikah ni. Khususnya suami ni. Kan kita habaq kat depa sembahyang jangan duk tinggal yang tu ya. Kan? Hamba jangan duk berasalah kata suami hamba akan setia kepada hamba, kita tuju kepada bini ni. Hamba jangan duk katalah suami hamba akan setia kepada hamba kalau dia dengan Allah Ta'ala pun tak setia. Kalau dia dengan Allah Ta'ala pun dia buat lebih kurang dalam sembahyang ni, macam mana dia dengan isteri dia? Nampak? Dan benda tu juga dia akan hilang keberkatan dalam keluarga. Tu yang dia nak main, nak porak-peranda dalam keluarga, dia main suami tidak dihormati oleh isteri, anak-anak ni tak peduli dekat mak pak pasal tang sembahyang. Tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ambil pengajaran malam ni. Pi tang mana pun keluarga kita ataupun kita sembahyang kita jangan duk anggap ringan. Dan yang kedua dia kata, dan yang keduanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan rezekinya. Kan rezeki tu kita duk nampak macam ada rezeki, kerja dapat duit, kita duk nampak macam tu. Tapi yang kata rezeki ni tuan-tuan sekalian, dia tak boleh nak tahan lama. Ada orang lain yang rezeki sama macam kita, tapi macam-macam dia boleh buat. Bukan takat dia boleh buat macam-macam, sempat dia bersedekah lagi. Kita ni tiap-tiap bulan, dia tak sampai bulan lagi pun duit dah habis dah. Kan? Kita duk buat bendang sama dah orang bendang ni. Kita duk buat bendang sama dengan orang lain juga, tapi orang lain habis-habis lagu duk boleh buat kenuri pula, lagu duk boleh pi umrah pula. Kita duk kira-kira, macam mana duit aku tak cukup nak pi umrah ni? Umrah apa duk habis kau lain? Rezeki Allah Ta'ala tambah hak lain pula yang kita nampak tuan-tuan sekalian. Bendang hak kita buat tu Allah Ta'ala cabut keberkatan dalam bendang tu, rezeki kat kita tu. Hak orang lain pakai dapat 30 guni, 40 guni sedih mengerat, kita memang kita 10 guni pun tak lepas. Lagu duk pergi katok kebuk mesin pula, baru dia keluar pula, tu pun keluar setengah ya, dia tak keluar habis. Yang ni nak kena fikir tang mana salah dan silap ni. Bukan duk tuding jari sana sini. Dia tuding jari pula, kata tu lah aku silap tak pakai racun, nak macam mana hampa racun. Dia fikir macam tu, hang bubuh pilah racun apa pun. Kalau Allah Ta'ala kata aku tak bagi kepada dia rezeki, tak dapat rezeki kat kita. Dan yang ketiganya, dihilangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanda sekalian orang yang saleh pada mukanya daripada cahayanya. Semayang ni tuan-tuan, dia ada cahaya nur. Tapi kalau orang tak semayang ni, bukanlah kita nak kata tuan-tuan jangan benda ni tak ada siapa pun tahu benda ni. Cuma kadang-kadang kita tengok, aku tak kita sudahlah, jangan duk pi habang kat orang. Hang tengok muka dia nampak serabut, nampak kusut nah. Awak siapa dia tu tahu semayang. Ambil pandai-pandai pula duk kata kat orang. Jangan tuan sekalian, jangan benda tu. Sebab benda-benda hak mengenai ni Allah Ta'ala saja, kita tak tahu. Boleh nah, kita tak tahu. Tapi benda ni dihilangkan nur pada cahaya. Ada ulama sebut hilang apa cahaya ni, apa maksud dia apa tuan-tuan? Orang duduk dengan dia, orang tak mesra. Orang tak reti nak duduk dengan dia ni. Kan? Dan dia pun tak ada senyum langsung kat orang. Sebab di antara tanda-tanda syurga, apa kata Nabi SAW ketika mana ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal ta'rifu ahlal jannah wa ahlan nar?" Adakah kami boleh mengenai yang kata ahli syurga dengan ahli neraka? Nabi kata boleh. Antara dia apa? Antara dia wajhun malih, iaitulah muka dia tu mesra, muka dia tu manis.
Nampak? Lepas tu qalbun taqi, dia juga mempunyai hati yang bertakwa kepada Allah. Dia ni bagus, dia ni orang yang cakap rendah, dia ni hati yang cukup tawaduk. Itu di antara tanda-tanda ahli syurga Nabi sebut. Tapi kalau muka satu punya penjaga pintu neraka punya muka duk semang kita, tuan sekalian, naya. Apatah lagi jawatan kuasa masjid ni, mukanya nak buat garang tu. Kan? Dia buat muka kerai, tak boleh, tak boleh muka aku tu. Kena muka lembut, kena wajhun, muka tu muka lembut. Kan, itulah di antara terjemahan para ulama. Dan yang keempatnya, tiada baginya di dalam Islam. Maknanya dia tak ada rasa kelebihan dia jadi orang Islam ni, tak ada apa, tuan sekalian. Ada tak ada kita rasa gitu? Aku duk berasa sama je aku ni dengan orang kafir ni. Dia nampak lagu tu. Aku orang Islam ni tak ada apa istimewa pun, nampak sama je. Tengok orang kafir pun lagi syok lagi, tengok dengan kereta besar, dengan rumah besar. Aku duduk lagu tu. Tuan-tuan, jangan sampai ada perasaan macam tu. Boleh? Dengan Islam, sembang ke Islam, sembang ke lain lah. Duk sembang apa ke Islam ni? Sampai tak tu? Tak mau. Agama dia tak mau macam tu. Dan itu di antara tanda yang keempat, Allah Ta'ala cabut dalam diri dia. Dia tak rasa apa tentang Islam. Orang hina Islam, tuan-tuan, tak rasa apa. Malah dia backup pula orang-orang yang menghina Islam ni. Pernah nampak ada orang macam tu? Ada, tuan-tuan sekalian. Bila orang duk menghina Islam, lah ni, kalau tuan-tuan ada handphone apa semua, tengok Allah, orang duk kata kat Islam, orang duk keji Islam, duk kata macam-macam kat Islam, dia berlubuk-lubuk. Dulu waktu mufti wilayah persekutuan, bila dia kata haram merentas negeri, waktu tu memang tak boleh rentas negeri. Dia pula bawa keluar kata haram merentas negeri. Dia kata pasal apa dia fikir haram rentas negeri tu? Pasal ada orang yang rentas juga, balik-balik rumah mak pak mereka, tiba-tiba kena Covid, dia tersebar penyakit tu keluar. Dia kata haram. Tuan-tuan tak tengok berapa banyak orang lebih tibai mufti tu. Mufti ni apa mak kata-kata keluar kod tangan ni, tulis macam-macam ni, kasar semua lah. Kan? Kita pula di rumah pula gitu, ya, mufti pun haram pasal apa? Dia nak balik, mai balik pi lah. Kita pun nampak tak? Nampak? Dah Nabi kata kalau tempat kamu ni ada penyakit, jangan keluar. Nabi kata. Pasal apa? Kalau keluar lagi, yang pertama kamu terdedah kepada penyakit. Yang kedua kamu bawa penyakit tu kepada orang lain. Nabi doa abang macam tu. Mufti dia cerita macam tu. Dengan mufti pun dia tibai. Nampak? Allah. Bila kita hurai kitab ni, baru kita tahu lagu tu kah? Macam Sajat ke apa kah? Kan, hak lari keluar apa semua, kata menyesal dengan orang Islam ni, duk kacau dia apa lah, duduk di luar negara bebas apa semua ni. Ada juga jenis-jenis kita, dia kata tu lah orang duk kata apa kat Sajat tu, kesian dekat dia. Rupanya dia ni pun bini meninggal lama dah, duk teringin kat Sajat lama dah dia pun. Jadi duk teringin aku tu jaga tuan sekalian. Cakap ni, sebab tu mulut ni Nabi kata apa? Dua benda. Kalau hang boleh jamin dua benda ni, Nabi kata hang ahli syurga. Yang pertama, Nabi pegang lidah dia, wa asyara. Nabi tunjuk kepada lisan, kepada lidah, Nabi pegang. Nabi kata ni satu ni, hang kena jaga elok-elok. Kalau hang boleh jaga mulut ni, kira duk bercakap, jangan duk bercakap. Kira nak ulah, kira nak kata, kira nak macam-macam dia nak buat, tuan-tuan. Kadang-kadang benda yang kita buat tu tidak berdasarkan kepada ilmu. Bila tidak berdasarkan kepada ilmu, dia nampak salah. Yang kedua, Nabi kata kemaluan. Kalau hang boleh jaga dua benda ni, kemaluan ni maksud dia maruah pun kemaluan. Kalau hang boleh jaga dua benda ni, hang telah dijamin Allah Ta'ala syurga. Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang kelima, dia kata di sini, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Berhenti dekat tu. Kan, kita ambil yang keempat lah. Sekali lagi saya ulang tuan-tuan sekalian. Yang kata keempat tu apa dia? Yang pertama, dihilangkan Allah Ta'ala berkat pada umur kita. Umur 70, 80, tak nampak tangga masjid lagi. Kan? Yang kata kayu gerek ni macam-macam tempat duk pi dah. Ada jenis begitu ada. Kan, dengan kayu gerek ni tuan-tuan, angkat gerek tu. Bukit ni sikit punya berapa ratus meter, dia boleh rabat bukit ni, kayu gerek. Tuan-tuan sekalian, tangga masjid 2 tangga ya, nak naik pun tak lekat. Jaga elok. Takut macam tu lah. Lepas tu umur kita ni dah berumur ni tuan-tuan sekalian, takut Allah Ta'ala cabut keberkatan dalam umur ni apa.
dia tak mau dak sembang dah benda-benda hak karut-karut ni kurang-kurang dah, pelan-pelan kurang dah. Kan? Hak karut ni kita dah sembang dah 30 40 tahun nak dulu, cukup lah. Kalau boleh sembang benda-benda hak mengingatkan kita kepada mati, yang tu je. Kan, yang tu je. Itu yang pertama. Dan yang kedua dia kata dihilangkan Allah Taala rezeki kita tu. Kan, kita boleh rasa tuan sekalian rezeki itu antara dia apa? Antara dia rasa. Tuan-tuan makanlah ni, kan. Bila makan satu benda tuan sekalian, berasa tak apa nak syok dah makan ni. Jaga elok. Yang pertama pasal penyakit, yang tu tak apalah. Yang kedua tuan, makanan macam orang lain juga, tapi kita berasa tak apa nak syok. Makanan kita beli serupa dengan dia, tapi pasal apa tak rasa syok macam dia tu. Itu antara dia tu. Tuhan dah tarik pelan-pelan rezeki kita. Kadang benda tu ada, tak boleh nak makan. Kan, tu. Lepas tu, dan yang ketiga, dihilangkan Allah Ta'ala tanda sekalian orang yang saleh di muka kita. Saleh ni orang yang buat baik. Tak ada. Cahaya tu tak ada, Allah Ta'ala cabut. Dan yang keempat, kita tak rasa manfaat dengan Islam ni. Tak rasa seronok dengan Islam ni. Kita rasa serabut dengan Islam ni. Nampak tak? Dia kira nak cari je salah Islam ni. Sebelum nak habis sikit kita sebut. Kan? Ada jenis-jenis kompok, jenis-jenis pokok ni. Dia bukan nak semayang pun tuan-tuan sekalian. Bila dulu masjid kita tak buka untuk nak semayang, dia duk ingat. Bila nak buka masjid ni, tempat lain dah buka dah apa semua, ingat tuan-tuan sekalian. Tapi bila dibuka masjid pula nak kena 2 dos lah apa semua kan, marah juga tu pun. Dulu dia duk marah kat Tok Bilal. Lepas Tok Bilal kata sallu fi buyutikum, semayanglah hampa di rumah. Dia duk main honggak pintu pagar masjid nak masuk juga. Lah ni bila Tok Bilal kata hayya ala solah, mainlah sembahyang di masjid, tak nampak berupa hak honggak pagar masjid tu. Tak tahu ruyuk bah mana. Boleh faham tuan sekalian? Saya bukan kata kat Sungai Kedak ni, saya kata kat Bedak Talkong. Sungai Kedak okey. Nampak tak? Bila dah boleh sembahyang, dulu tak ni kuliah ni. Allah tuan-tuan, baru ni di Facebook cerita bab kuliah apa semua. Tulis bawah ni. Sebelum tu bila dah dibukakan, diluahkan dah SOP kita, tulis dan tu cantiklah kalau ada kuliah, kami pun dah lama dah tak mengaji lah apa semua. Nampak tak? Penuh dalam tu ni. Nak jadi apa? Nak bagi jahil ke orang Malaysia ni? Nampak? Duk tahan apa lagi kuliah, tempat lain boleh buat kuliah, marah. Bila buat kuliah tuan-tuan sekalian, agak-agak dia main serupa dengan Pekan Ahad Penaga lah. Saya duk nampak lagu tu lah. Nanti SOP, kalau pejabat agama dia buat keluar SOP kita boleh kuliah. Saya duk nampak Sungai Kedak ni dia pakai rabat sampai atas bumbung nak mengaji punya pasal apa? 7 bulan punya duduk di rumah jadi jahil murakab. Tengok buka malah kan nak kata apa lagi kan, tapi nampak cerah mata pasal kapek ni baru kan, pasal nampak lapang lain macam tu. Nampak tak? Samalah tak mana pun. Ya Allah, tak ada ni hak mulut-mulut jahat ni apa semua ni, tak ada manfaat untuk Islam ni. Hampa nak bercakap apa? Tak ada manfaat. Kotlah hampa menjadi lisan kepada SOP nak cerita jom kita pergi kuliah sana sini ke semua. Tak ada. Dia tak reti guna kepandaian dia tu untuk Islam, tak reti nak guna. Dia duk nampak salah Islam ni. Bila dah buka apa mengaji apa semua ni tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tahu dah dia duk komen apa pula. Bila nak boleh rapat pula sembahyang, tentu pula dah. La ilaha illallah. Dia kata ni tak rasa kan ni setan lalu dengan sepupu-sepupu dah. Dia kata sepupu setan pun lalu ya. Tuan-tuan tengok waktu bila dah boleh rapat ni, agak-agak ni depa nak kata apa pula? Kan? Kita pun waktu hak rapat ni pun ya Allah. Kita rapat kah? Tanya soalan tu, kita rapat kah? Tok Imam dah kata, Tok Imam buih mulut dah. Sufufakum rahimakumullah, rapatkan sah, luruskan sah. Maknanya apa? Kaki belaga kaki. Waktu boleh rapat tuan-tuan sekalian, belaga tak kaki kita? Lagu dak ya. Memang dak lah. Kalau belaga kaki, kita kali lagi. Kau ni belaga lagi. Kau ni lain kali terangkat kaki lagu tu dia pun. Tambah pula orang hak baru lepas sembahyang, baru lepas ambil air sembahyang, kaki duk basah tu, dia tengok kita, dia rapat dengan kita. Tuan-tuan sembahyang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi apa semua. Tuan-tuan tengok macam mana depa rapat. Kan? Depa duduk dengan kita, depa rapat kaki tu dengan kita tu. Tuan-tuan, besar ni pun sejengkai pun kalau di Masjidil Haram tuan-tuan bagi dekat depa ada ruang ni, depa selit masuk. Kita di Sungai Kedak tuan sekalian, kalau sejengkai tu orang selit masuk, kena buah siku ke tak? Awal, ingat masjid ni halus yang belakang luas lagi. Nanti kita marah. Baiklah.
berlaku adil lah. Bila kita nak petikai satu benda, kita buat benda tu. Rapat-rapat bagi elok. Boleh faham? Ni tak boleh bila rapat tu dia berasa seregai ke mana tahu kan? Ya Allah. Baik, kita berhenti dekat tu tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Nah, lepas ni kita akan sambung dan yang kelimanya. Yang kelima ni di antara azab ataupun di antara uqubah kesan daripada meninggalkan solat. Tuan-tuan tanda dekat situ. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.